Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah. Apa khabar para jemaah di Masjid Al-Mawaddah? Alhamdulillah, selamat menjalani ibadah bulan Ramadan al-Mubarak. Para jemaah sekalian, kita pun telah melalui beberapa hari di dalam bulan Ramadan. Bagaimana rasanya para jemaah sekalian? Adakah ia menguatkan lagi kita atau ia memenatkan kita? Pemilihan ini bergantung kepada bagaimana kita menerima Ramadan al-Mubarak ini, insya-Allah. Para jemaah, bulan Ramadan kita ketahui merupakan bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Ia bukan hanya dinantikan oleh manusia secara fizikalnya, tetapi lebih daripada itu, hati kita ini sebenarnya menanti dan merayu untuk beribadah di bulan Ramadan ini, para jemaah. Para jemaah, Nabi SAW meriwayatkan daripada Abu Hurairah yang bermaksud, umatku ini diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak diberi kepada umat-umat yang lain. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Kedua, malaikat senantiasa beristighfar kepada orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka. Ketiga, Allah Subhanahu Taala menghiasi syurganya setiap hari dan berkata, hamba-hambaku hampir dikenakan bebanan dan mereka menjadi penghuni ini. Yang keempat, dibelenggu syaitan-syaitan yang ganas dan tidak dilepaskan sebagaimana dibiarkan pada bulan selain Ramadan. Dan yang kelima, diampunkan untuk mereka pada akhir malam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ini yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar atau malam Qadar? Jawab Nabi SAW, tidak. Orang yang beramal diberikan ganjaran apabila selesai amalannya. Para jemaah, hadis ini memotivasikan kita untuk melipat gandakan amalan untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Allah SWT telah melipat gandakan amalan kita melalui salat tarawih. Boleh tak kita solat tarawih di luar Ramadan? Tak boleh para jemaah. Hanya khas di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana itu merupakan di antara cara untuk kita menggandakan amalan kita. Allah Subhanahu Taala telah memberikan platform kepada kita untuk melipat gandakan. Setiap amalan yang dilakukan dilipat gandakan. Bagi mereka yang berpuasa dan memberi makan kepada orang yang berpuasa, seolah-olah mereka ini juga mendapat pahala puasa lagi. Maka ia merupakan ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda. Maka jangan lepaskan walaupun sesaat peluang yang ada di dalam bulan Ramadan ini, meraih sebanyak mungkin pahala, kerana ia merupakan simpanan kita atau bekalan kita di akhirat kelak. Maka perbanyakkanlah dengan membaca Quran, dengan berzikir, dengan berlaku amal soleh. Inilah peluang. Hati kita ini akan merasa sangat-sangat tenang apabila kita berjaya melakukan amal-amal yang soleh, para jemaah. Puasa kita ini, apabila kita berpuasa, kita mendapatkan manfaat untuk diri kita. Tetapi apabila kita beramal jariah, kita memberikan kepada orang, sama ada dengan zakat, dengan sedekah, dengan apa sahaja, pahala dapat kepada kita, tetapi manfaat dapat kepada orang. Nampak? Ibadah yang sangat luar biasa Allah SWT tunjukkan kepada kita. Kita dapat manfaat, orang lain dapat manfaat. Itu merupakan perkara yang diajarkan. Dalam riwayat Baihaqi menyebutkan bahawa Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan, iaitu penghulu segala bulan ialah bulan Ramadan. Maka kita pun tahu sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan penerang tentang petunjuk itu dan pembeza di antara yang hak dan juga yang batil. Apabila kamu melihat anak bulan, maka hendaklah kamu itu berpuasa. Maka kita tahu bahawa
bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Tapi para jemaah sekalian, saya ingin kongsikan hadis daripada Watilah bin Al-Asqa yang mengatakan bahawa baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, diturunkan suhuf Nabi Ibrahim pada malam pertama daripada bulan Ramadan, diturunkan Taurat pada 6 Ramadan, diturunkan Injil pula pada 13 Ramadan, Zabur pada 18 Ramadan dan Al-Quran pada 24 Ramadan. Maka bulan Ramadan bukan hanya bulan yang istimewa untuk kita, tetapi ia bahkan jadi bulan yang sangat istimewa untuk semua sekali. Ia membawa kepada bulan yang dinanti-nantikan oleh para anbiya, oleh kita khususnya. Maka kita pergandakan para jemaah, kan, jangan kita melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan. Dan sebahagian ulama membahaskan berkenaan tentang bulan Ramadan menggandakan amalan dan bulan Ramadan juga menggandakan dosa. Bermaksud bulan Ramadan ni ialah bulan yang dikali dua, dikali tiga, digandakan. Siapa yang buat kebajikan digandakan, siapa yang membuat kemaksiatan pun digandakan. Maka kedua-duanya ganda sekali. Bermaksud masuk je bulan Ramadan ialah masa untuk melakukan lebih daripada yang biasa. Kalau dia buat kebaikan, dia dapat lebih. Kalau dia buat kejahatan, dia dapat lebih dalam hal tersebut. Maka kita pilih yang mana? Okay. Jadikan Ramadan sebagai bulan yang sangat istimewa untuk diri kita dan juga keluarga kita. Contoh, kita cakap di dalam bulan Ramadan dan bulan biasa, biasanya kita ni pemarah istilahnya. Masuk bulan Ramadan, senyum je, kan? Jadi orang nampak beza. Kenapa orang ni macam ni? Rupa-rupanya kerana Ramadan. Saya teringat waktu saya belajar di perantauan dulu di Jordan, apabila masuknya bulan Ramadan, kan, istilahnya kita cakap orang Arab ni jadi baik semua. Kan, sebelum ni gaduh dan sebagainya, masuk bulan Ramadan semua jadi baik. Masuk bulan Ramadan semua buka Al-Quran. Dia tak ada dengar lah lagu-lagu hip hop ke lagu-lagu joget dia dan sebagainya. Hilang. So masuk kepada, jadi apabila masuk bulan Ramadan kita nantikan, dan kita sangat-sangat nantikan, ia merupakan satu bulan yang sangat istimewa. Kalau tidak, kita buat bulan Ramadan, luar bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ialah perangai yang sama, kan? Maka tidak ada beza di antara bulan ini dengan bulan yang lain. Sedangkan di dalam ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi menceritakan banyak, kan, perkara yang membezakan bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa nak banding dengan yang lain. Okay. Nabi SAW disebutkan daripada Ibn Abbas, katanya Nabi SAW ni merupakan manusia yang paling pemurah dan pemurahnya bertambah di bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu dengannya setiap malam di bulan Ramadan, baginda bertadarus Al-Quran dengannya. Baginda sangat pemurah daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi. Bermaksud angin tiup tu selalu rasa damai, kan? Nabi SAW pemurahnya lebih daripada itu. Maka macam mana kita nak buat keadaan pemurah dalam keadaan kita ini, dalam keadaan kita kena duduk di rumah dan sebagainya? Banyak caranya para jemaah sekalian, kan? Dengan teknologi yang ada, kita boleh buat berbagai. Antaranya ialah kalau kita nak cakap tentang derma. Hari ini kita buka je platform media ini, berbagai tempat yang memerlukan derma. Kan, buka je bank tu boleh isikan mana satu. Boleh dilakukan. Kan, kalau kita cakap tapi Ustaz saya nak bagi pada macam mana kalau bulan Ramadan biasa kita boleh bagi juadah pada jiran-jiran, kan, pada saudara mara, kita boleh datang iftar bersama. Tapi disebabkan Covid ni macam mana kita nak buat? Kan, Allah SWT membuka ruang lebih banyak lagi daripada itu. Kita boleh sebenarnya, kita nak beli makan ni, kita order online, kita bagikan semua tempat-tempatnya, kan? Dan ada di antara ahli keluarga kita yang mungkin kesempitan disebabkan tiada pekerjaan waktu Covid ni, kan? Sebagai contoh, mereka ni delivery driver dan sebagainya, kan? Bayar mereka, kan? Bayar mereka, cakap okey hantar 10 tempat, pusing-pusing 10 tempat, semua saudara mara. Kita berikan dia rezeki, Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kita. Kita berikan makan pada orang lain, Allah Ta'ala akan berikan makan kepada kita, kan? Utamanya, pokok pangkalnya ialah bagaimana kita memeriahkan bulan Ramadan ini. Ada sebahagian daripada kita ini memeriahkan dengan keadaan jamuan.
juga diterima. Ada orang sebahagian daripada kita ini memeriahkan dengan cara penyampaian pun juga diterima. Pokok pangkalnya, Ramadan perlu dihiasi dengan perkara yang sangat baik. Para jemaah, jangan marah-marah kan, buang istilah stres kita baca Quran, apa kekusutan kita buka kitab-kitab kan, kita buka zikir kan, kita ubah tanam dalam diri dulu, tanam dalam diri, aku nak bulan Ramadan ini merupakan bulan yang menenangkan. Dia kena tanam dalam diri. So bila datang benda yang menjengkelkan ataupun meresahkan kan, dia akan fikir kita patutnya tenang, jadi kita tenang, kita kena cool, maka kita kena cool. Maka daripada situ dia akan cuba berusaha. Bila dia berusaha untuk mendapatkan perkara tersebut, maka Allah SWT tahu akan perbuatannya dan diberikan ganjaran yang setimpal kepada mereka. Dan pegang sekuat-kuat mungkin dalam hal ini. Nabi SAW menyebutkan bahawa kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, iaitu setiap anak Adam ni sebenarnya melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah orang yang bertaubat pada Allah Azza wa Jal. Kan, kita tahu bahawa manusia ni tak lari daripada kesilapan, kesalahan. So, persoalan dia ialah bagaimana untuk kita menebus kesalahan ini. Menebus kesalahan ini adalah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang yang ada sekarang ni, kalau dulu kita cakap kita sibuk balik kerja, penat, mungkin tak dapat nak bertarawih dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu nikmat yang kita luar jangka. Sebelum ni ramai orang cakap kita sibuk bekerja kan, kerja dekat Singapura ni bukan ada setengah hari, boleh balik awal kerana bulan puasa, tak ada. Sekarang Allah Ta'ala letakkan semua dekat rumah. Ada tak alasan untuk tak melakukan ibadah? Jadi pertama kan, tidak ada alasan untuk mengatakan tak boleh puasa. Tak ada alasan kecuali yang uzur kan, uzur syar'i, bukan uzur tak sedar diri. Tu. Okey. Yang kedua ialah apa? Jangan tinggal tarawih. Jangan tinggal tarawih. Sebab kalau dulu kita cakap tinggal tarawih, mungkin kita ada urusan yang berada dekat luar dan sebagainya. Hari ini urusan semua berada di rumah. Maka jangan tinggal tarawih. Yang ketiga, perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau dahulu mungkin kita kerja di office kan, ataupun mereka yang bertemu dengan klien sebagainya, tak ada masa dah. Hari ini kita masih ada masa. Kan? Dalam 1 jam tu mungkin kita boleh tarik 5 minit 10 minit. Kan, kalau tak sebelum ni mungkin kita boleh baca Quran bila kita boleh baca Quran apabila solat, lepas solat kita bacalah 10 20 minit gitu. Kan, sekarang ni kita boleh baca tiap-tiap jam. Kalau kita ada urusan lain kita buat. Kan, masuk pukul 12, okey, ambil 10 minit baca Quran. Pukul 1 berhenti, ambil 10 minit baca Quran. Pukul 2 kita boleh susun. Cerita je lah kita ni dalam hati ni, kita nak meraih pahala pada bulan Ramadan atau tidak. Kalau nak, kita kena susun strategi kita. Maka susun strategi bagaimana kita nak lakukan. Saya nak baca Quran satu hari 1 juz. Ini masanya boleh buat. Saya nak hafal ayat satu hari 1 ayat. Ini masanya. Satu hari 10 ayat. Ini masanya. Yang penting ialah kita tahu bahawa inilah masa untuk kita mendapat sebanyak mungkin. Hati kita para jemaah bergantung kepada Tuan punya badan. Jika Tuan punya badan ini keras, maka hati ini akan menjadi keras juga para jemaah. Tapi kalau hati Tuan punya badan ini lembut kan, untuk bersedia menerima segala atau melakukan segala amalan, maka hati juga akan hati ini kan para jemaah, dia ada 2 hati ni kan. Satu yang disebut sebagai kibdah. Kan, kibdah tu yang kita makan tu, hati tu. Lagi satu disebut sebagai qalb. Kan, perkataan qalb ni ialah merupakan benda yang berbolak-balik. Kan, bermaksud ia boleh berubah dalam hal ini. Sebab tu seringkali kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kan, tetapkanlah hati kita di dalam agama dan juga ketaatan kamu. Maka sebab apa? Dia boleh berubah. Kan, pagi semangat dan sebagainya, sebelum masuk Ramadan semangat ni nak buat gini ya. Masuk Ramadan pertama
kan dia layu sikit. Masuk Ramadan kedua layu dulu, sampai ke hujung dia layu, sebab dia belum senang berubah. Tapi kalau ada ketetapan di dalam hati, kan, ketetapan dalam hati mengatakan, ya Allah, kan, sesungguhnya hamba ini hamba yang lemah, kan, engkau kuatkanlah hatiku ini untuk meneruskan bulan Ramadan ini dengan penuh dengan ibadah. Ya Allah, aku berazam untuk menghafal 1 juz dalam bulan Ramadan ini. Engkau kabulkan doa aku, ya Allah. Ya Allah, kau perkenankanlah doa kami, ya Allah. Kan, maka ada dalam tekad. Apabila dalam tekad dan kemudian diusahakan, maka ia dapat ganjaran dia akan dapat keputusan yang cemerlang. Tapi kalau tak ada tekad, tengoklah kalau saya free, ketika mana lafaz tu keluar, tengoklah kalau saya free, maka dia tidak ada ketetapan. Maka perlu letakkan ketetapan. Saya nak, kan, pertama tak ada buang puasa. Yang tak ada uzur syariah, tak ada buang puasa. Fokus, ya Allah, kau kuatkanlah iman aku, ya Allah. Engkau telah merantai syaitan-syaitan yang ganas di luar, ya Allah, selama sebulan, kan. Aku juga telah dirantai duduk kat rumah selama 2 bulan, ya Allah. Maka tak ada lagi istilah gangguan-gangguan yang ada. Itu pertama. Kedua, ya Allah, engkau kuatkan diri aku ini, Allah. Engkau putuskanlah hati, tetapkanlah hati aku supaya aku boleh beribadah solat tarawih tiap-tiap malam, ya Allah. Kan, tetapkan macam itu. Yang ketiga, letakkan, ya Allah, engkau tetapkan hati aku berazam untuk baca 1 hari 1 juz, ya Allah. Kan, sebutkan macam gitu. Maka daripada situ dia akan melahirkan keyakinan. Daripada keyakinan itu maka dilahirkan keputusan yang sangat-sangat baik. Itu yang merupakan perkara yang saya ingin kongsikan para jemaah semua. Saya ingin kongsikan seperkara lagi, yang mana Nabi SAW bersabda, apabila tiba malam pertama daripada bulan Ramadan, diikat para syaitan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka dengan tidak dibuka walau satu pun pintu, dan dibuka pintu-pintu syurga dengan tidak ditutup walaupun satu pintu je. Serta seorang yang datang menyeru, wahai mereka yang mahu kebaikan, sila datang. Wahai yang mahukan kejahatan, berhentilah daripada melakukan dosa. Dan bagi Allah ada mereka yang bebas daripada api neraka, dan yang demikian berlaku pada setiap malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Berkata Dr. Said Al-Afani, ketahuilah bahawa pembukaan pintu-pintu syurga itu adalah satu kebenaran yang tidak memerlukan kepada sebarang bentuk penakwilan. Ianya merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang mulia daripada Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya pada bulan yang mulia ini. Maka daripada hadis ni dan juga daripada segala perbahasan ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu Taala telah pun menutup seluruh pintu neraka dan juga membuka pintu syurga ini, dan bermaksud kebaikan melebihi daripada kejahatan. Maka kenapa kita perlu melakukan kejahatan sedangkan pintu kebaikan itu dibuka luas? Maka oleh itu para jemaah sekalian, rebutlah peluang. Para asatizah selalu sebutkan, rebutlah peluang melakukan ibadah. Ibadah boleh berlaku dalam berbagai bentuk, kan, serendah-rendah kita menetapkan diri untuk tidak melakukan maksiat, sehinggalah sebesar-besar segala amalan kebaikan yang ingin kita lakukan. Maka tanamkan azam untuk melakukan lebih daripada Ramadan yang lalu. Kan, jika kita cakap tidak ada masa, Allah Ta'ala telah berikan kita masa. Jika kita katakan tidak ada kesempatan, Allah Ta'ala telah memberikan kita kesempatan hari ini. Nah, bila lagi kita nak mula? Kita masih lagi di dalam permulaan Ramadan. Kalau kita tak mula sekarang, bila lagi kita nak mulakan? Oleh yang demikian, fokus ibadah, tinggal di rumah, kan, niat perkara yang baik, insya-Allah Allah SWT akan kabulkan permintaan kita ini, insya-Allah. Insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi-sesi akan datang. Para jemaah sekalian, saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Serikan dengan ibadah-ibadah kita. Semoga segala ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata daripada saya, Billah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.